Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Satu lagi berita buruk membabitkan pemimpin-pemimpin daripada Pertikaian Nasional. Itu dia. Jadi menarik untuk saya kongsikan berita baik buat seluruh rakyat Malaysia, namun berita buruk buat kaki-kaki sakau di dalam geng-geng sapu bersih ini. Ya, apabila hari ini mahkamah menolak untuk membatalkan rasuah membabitkan RM500,000 ya bagi faedah kepada Anwar Musa, mantan Menteri Komunikasi ya semasa Kerajaan Perikatan Nasional, sahabat-sahabat semua, yang melibatkan ya pengambil alihan konsesi Menara Tinggi Kuala Lumpur. Wow, jadi sebenarnya apakah ya berkaitan dengan perkara ini? Jadi menarik untuk saya beri update kepada kita. Tapi sebelum itu jangan lupa terus support Alright Nopot Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Sembari kita ikuti berita panas hari ini. Kes Menara Kuala Lumpur, pengarah gagal batal tuduhan tawar suapan pada Anwar Musa. Itu dia. Jadi terbaik, mari kita ikuti ya apakah intipati berita yang baru saja dikeluarkan oleh pihak media ini. Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur menolak permohonan seorang pengarah syarikat untuk membatalkan pertuduhan menawarkan suapan RM500,000 setahun selama 15 tahun bagi faedah Anwar Musa berhubung proses pengambil alihan konsesi Menara Tinggi Kuala Lumpur. Hakim Suzana Husin menolak permohonan Abdul Hamid Sheikh Abdul Razak Sheikh berumur 49 tahun, pengarah Hydroshop Sendirian Berhad, selepas meneliti dan juga mendengar hujan pendakwaan dan juga pembelaan. Ya, pada 31 Mei lepas, Abdul Hamid Sheikh memfailkan permohonan itu atas alasan pertuduhan terhadapnya di bawah Seksyen 16 dalam kurungan B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ISPRM 2009 adalah cacat selain tidak berasas kerana tidak menyatakan butiran penting dalam pertuduhan, yaitu tarikh spesifik bagi kesalahan. Jadi terdahulu Peguam Amir Hamzah Arsyad yang mewakili tertuduh memaklumkan anak guamnya yang berhasrat untuk mendapatkan pelepasan sementara pasportnya bagi menghantar anaknya melanjutkan pelajaran ke UK, United Kingdom dan urusan perniagaan di Amerika Syarikat. Jadi katanya dia perlu berada di UK pada 12 September ini dan urusan kerja di Amerika Syarikat pada 1 Oktober. Sekiranya permohonan untuk mendapatkan pasportnya dibenarkan, saya mohon kehadiran anak guam saya dikecualikan pada tarikh sebutan seterusnya, kata wakil peguam daripada pengarah syarikat ini. Timbalan Pendakwa Raya ISPRM pula Mahadi Abdul Jumaat berkata pihak pembelaan perlu memfailkan notis permohonan afidavit sokongan untuk menyokong permohonan pelepasan sementara pasport. Katanya kami perlu teliti tarikh dan alasan permohonan sebelum membuat keputusan untuk membantah atau tidak kerana tempoh keluar negara agak panjang, katanya. Mahkamah mengarahkan tertuduh memfailkan permohonan berhubung pasportnya dan menetapkan 12 September ini untuk sebutan semula kes. Pada 5 April lepas, Abdul Hamid Sheikh didakwa menawarkan suapan menerusi Tan Sile 60 tahun sebagai dorongan kepada Anwar yang merupakan Menteri Komunikasi dan Multimedia ketika itu untuk mempercepatkan proses pengambil alihan pengurusan dan pentadbiran konsesi Menara Kuala Lumpur oleh syarikat berkenaan. Dia dituduh melakukan perbuatan itu di Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya antara Julai dan Ogos 2022. Wow, hebat sungguh. Ya, apa nih? Kes-kes sakau menyakau, rasuah demi rasuah ini, sahabat-sahabat semua. Jadi kalau kita imbas semula sebenarnya, sebuah syarikat dan pengarahnya didakwa di 2 mahkamah seksyen berasingan ya, atas 2 pertuduhan termasuk memberi rasuah berjumlah 500 setahun selama 15 tahun kepada seorang individu bagi faedah Menteri Komunikasi dan Multimedia ketika itu, yaitu Anwar Musa, sahabat-sahabat semua. Jadi tujuannya adalah untuk mempercepatkan proses pengambil alihan seperti mana yang kita baca sebentar tadi. Jadi kalau kita imbas pada 23 April Februari lalu, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ISPRM Azam Baki mengesahkan siasatan kes pembelian saham dan isu pengambil alihan pengurusan Menara KL selesai dijalankan serta kertas siasatan sudah dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara. Ya, jadi pada 7 Januari lalu
Dua pengarah kanan syarikat bergelar Datuk direman 4 hari bagi membantu siasatan kes pembelian saham dan isu pengambil alihan pengurusan Menara Kuala Lumpur. Sebenarnya perkara ini tidak diketahui oleh rakyat sekiranya tidak dibongkarkan, dilondekan. Dan apabila dilondekan, akhirnya terkait mantan Menteri Komunikasi ketika itu yang kini bersama dengan Parti PAS, tidak lain tidak bukan adalah musang berjanggut, Anwar Musa, sahabat-sahabat sebuah. Jadi perintah reman terhadap individu masing-masing berusia 49 dan 59 tahun itu dikeluarkan Magistrate Irza Zulaika Rohanuddin selepas permohonan dikemukakan oleh ISPRM. Dan kita tahu ya mereka telah pun ditahan ya membabitkan seorang pengarah urusan syarikat didakwa terbabit mengambil alih saham syarikat Menara KL, manakala seorang lagi ahli perniagaan dipercayai menjadi orang tengah dalam urusan pengambil alihan syarikat itu. Jadi ini adalah sedikit ya intipati ataupun sedikit details ya berkaitan dengan perkara ini. Mungkin saudara-saudari sahabat di luar sana tidak pekah dengan isu ini. Jadi dikatakan hasil siasatan mendapati antara habuan ialah wang rasuah ratusan ringgit dan juga seutas jam tangan mewah dikatakan sebagai hadiah kepada orang atasan untuk membantu pengambil alihan tersebut. Jadi beberapa saksi termasuk pegawai kanan Telekom, unit kerjasama awam, UKAS, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta syarikat tertentu sudah diambil kenyataan bagi membantu siasatan. Isu pengambil alihan pengurusan Menara KL tular dalam media sosial apabila orang ramai mempersoalkan keputusan TM menerusi anak syarikatnya Menara Kuala Lumpur berhak memindahkan pemilikan penuh mereka kepada sebuah syarikat Hydroshop Sdn Bhd Oktober yang lalu. Itu dia. Jadi individu yang turut ya mempersoalkan ini adalah individu di dalam Twitter yang lebih dikenali sebagai Free Malaysian mendakwa Menara KL yang menjana pendapatan RM66 juta pada tahun 2019 itu dengan untung bersih 25 juta sebagai cash cow dan pemindahan saham itu tidak dihebahkan kepada umum. Ini yang saya katakan tadi, ya perkara ini dirahsiakan. Kenapa perlu sehingga dirahsiakan sahabat semua? Tidak dinyatakan secara umum. Jadi jelas sehingga hari ini terbukti apabila mereka cuba untuk membatalkan saman ataupun pendakwaan ini, akhirnya mahkamah menolak untuk membatalkan kes skandal ini yang melibatkan rasuah suapan sebanyak RM500K. Dan yang lebih mengejutkan adalah turut terkaitnya adalah mantan Menteri Komunikasi ketika itu, tidak lain tidak bukan Anwar Musa. Jadi menarik untuk kita ikuti perkembangan berita ini. Jadi saya akan update dari masa ke semasa ya berkaitan dengan isu ini sahabat-sahabat semua. Jadi sekiranya Anda mau memberikan sebarang pandangan, komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti walaun-walaun tit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih ya. Apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di atas gunung Everest. Itu dia. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nopod Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.